Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Rakyat mahukan perubahan. Dalam satu rakaman video, Menteri yang mengetuai program imunisasi COVID-19 kebangsaan, PICK Khairy Jamaluddin memohon maaf di samping melahirkan penghargaan kepada semua pihak. Saya mengambil peluang di sini untuk memohon maaf kepada sesiapa yang ada pengalaman buruk dengan PICK sejak dilancarkan kerajaan. Namun saya berjanji akan terus lagi belajar, menambah baik dan berjuang untuk keadaan lebih sempurna selepas ini, katanya. Kenyataan Khairy yang juga Menteri Teknologi, Sains dan Inovasi itu jelas sebagai pengakuan bahawa pendekatan kerajaan dalam menangani COVID-19 gagal. Ternyata Khairy lebih gentleman berbanding Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan gerombolan agamawannya di dalam PAS yang menunggang agama, seperti kata pengerusi Pakatan Harapan Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah. Sikap apologetik Khairy nampaknya tidak dikongsi oleh Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang ke hulu ke hilir mencari penyokong untuk menjadikan dirinya sebagai Perdana Menteri mengganti Mahyadin. Beliau dilaporkan bertemu pengerusi pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad selain menemui Presiden partinya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Menurut laporan, harapan Ismail Sabri untuk mendapat sokongan kedua-dua pemimpin politik tersebut hancur berkecai apabila mereka menolaknya. Cubaan Ismail Sabri untuk menjadi Perdana Menteri segera tanpa mandat rakyat bagi meneruskan kerajaan gagal ini turut menerima kecaman pemimpin Pakatan Harapan. Pengarah Komunikasi Keadilan Fahmi Fazil berkata Ismail Sabri bukan calon tepat kerana beliau hanya akan meneruskan kegagalan Perikatan Nasional. Menurut beliau, Ismail Sabri sebagai seorang anak Pahang langsung tidak kelihatan mempertahankan institusi raja berperlembagaan tatkala kenyataan Istana Negara 29 Julai lalu merakamkan rasa amat duka cita yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah di atas tindak tanduk Ahli Jemaah Menteri yang ingkar titah perkenan baginda untuk membahas dan memutuskan ordinan darurat di Parlimen. Malaysia perlukan tenaga baharu, konfigurasi kepimpinan baharu. Malah mungkin juga kita memerlukan sebuah jajaran baharu untuk memastikan kita mampu menyelesaikan masalah-masalah pandemik dan kebajikan rakyat secara menyeluruh dan bersama, tegas Fahmi. Menurut Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin pula, jawatan Perdana Menteri bukan seperti kes lumba lari berganti-ganti yang mana seseorang pelari itu boleh bertukar baton kepada seorang pelari yang lain. Kuasa pelantikan Perdana Menteri berdasarkan Perlembagaan Persekutuan hanya boleh ditentukan oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah Perkara 43/2/A. Maknanya, jika Perdana Menteri telah hilang jawatannya dengan apa sebab sekalipun, dia membawa sekali keseluruhan anggota kabinetnya runtuh atau tumbang bersama-sama beliau, ujar Hanifah. Para anggota pentadbiran di dalam kabinet beliau itu tidak boleh lagi berdiri secara bersendirian. Mereka wajib meletakkan jawatan bersekali dengan tekong mereka, iaitu Perdana Menteri yang kehilangan jawatan itu. Prinsip itu lahir berdasarkan doktrin pertanggungjawaban kolektif atau collective responsibility. Kehilangan kepercayaan itu hakikatnya adalah ketidakpercayaan bukan sahaja kepada Perdana Menteri seorang, tetapi juga kepada keseluruhan anggota pentadbiran dalam kabinet Perdana Menteri itu dan juga parti yang mereka wakili, katanya. Justru Ismail Sabri tidak boleh melantik dirinya sebagai Perdana Menteri untuk mengganti Mahyadin. Sementara itu, Ahli Parlimen Iskandar Puteri Pakatan Harapan Lim Kit Siang menegaskan Malaysia memerlukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri baharu untuk membawa masuk pasukan dan dasar-dasar baharu yang boleh menghentikan kemusnahan akibat COVID-19. Beliau mampu menyalakan semangat untuk impian Malaysia, bukannya timbalan Perdana Menteri Ismail Sabri yang telah menjadi muka awam kerajaan yang gagal menguruskan wabak COVID-19 sehinggalah negara kita menyaksikan lebih daripada 12,500 kematian dan lebih daripada
1.4 juta kes. Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri hanya akan meneruskan dasar kakistokrasi dan kleptokrasi sedia ada ini yang hanya akan menyebabkan Malaysia menjadi sebuah negara gagal, tegas Kit Siang. Menurut beliau, Malaysia memerlukan kepimpinan baharu di mana semua rakyat Malaysia tanpa mengena kaum, agama, kawasan maupun politik boleh bercita-cita dengan impian Malaysia untuk menjadi sebuah negara berkelas dunia dan mengambil langkah untuk memenuhi aspirasi bapa Malaysia untuk menjadikan negara kita sinar cahaya dalam dunia yang kelam dan terganggu. Suka tak suka, kita terpaksa bersetuju dengan ahli politik veteran ini bahawa tidak akan ada perubahan arah dasar sama ada dalam pengurusan pandemik COVID-19 maupun kebangkitan semula ekonomi jika kerusi Perdana Menteri diwarisi oleh ahli gerombolan yang sama yang telah menjadikan Malaysia sebuah negara gagal seperti yang dilihat oleh para pemerhati politik ekonomi antarabangsa. Hari ini Kabinet bersaiz XXXL Mahyadin benar-benar runtuh. Kenyataan ini disahkan oleh Khairi menerusi media sosial. Susulan itu, rakyat mengharapkan Perdana Menteri yang akan dilantik dan pimpinannya boleh merancang untuk Malaysia menjadi sebuah negara maju, bukan setakat mengawal wabak COVID-19 sahaja.